Okey, sekarang ni cikgu akan sambung subtopik yang seterusnya. Okey, untuk yang sebelum ni kita dah habis untuk tajuk persilangan. Dan sekarang cikgu akan sambung pada subtopik iaitu kesatuan. Dalam kesatuan ni, cikgu akan panggil dia sebagai union supaya lebih mudah untuk sebut. Okey, untuk union ni senang je. Okey, apa yang kita perlukan dalam union ni, okey, ni yang dikatakan. Untuk union, semua elemen di dalam set A dan set B. Semua elemen. Kita kena tengok kalau dia kata A, maknanya semua yang ada dalam A, dan kalau dia kata B, semua yang ada dalam B. Okey, untuk simbol union pula, simbol dia senang je. U. Okey. Ada union, so punya simbol adalah U. Dan cara tulis dia, okey, kalau dia kata A union B. Jadi cara tulis dia macam ni, A union B. Okey. Sekarang kita pergi contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama, dia bagi set A dan set B. Set A 4, 7 dan 8. Set B pula 3, 5 dan 8. Okey, kalau contoh yang pertama ni, dia bagi dua set, iaitu set A dan set B. Okey, kita tengok soalan apa yang dia nak. A union B. Okey, union dia cakap apa tadi? Semua elemen di dalam A dan semua elemen di dalam B. Okey, untuk elemen A ni kita ada apa? 4, 7, 8. Okey, cara tulis dia, awak ambil semua elemen di dalam A, iaitu 4, 7 dan 8, dan union B. Union B maknanya semua elemen dalam B ada 3, 5 dan 8. Jadi awak sambung saja dengan elemen yang B, 3, 5 dan 8. 8 perlu tulis lagi ke? Tak perlu, sebab sini dah ada. Jadi awak tak perlu tulis pun. Okey, ini adalah jawapan untuk yang pertama, A union B. Okey, kalau awak tak ikut urutan pun masih betul, asalkan elemen dia ada di dalam A dan ada di dalam B. Okey, kita tengok balik. 4, 7 dan 8. Okey, ada dalam elemen A. Elemen B 3, 5 dan 8. Ada juga di dalam set B. Jadi ini adalah cara untuk awak tulis A union B. Ambil semua elemen yang ada di dalam set tersebut. Okey, kita pergi ke contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ni, dia ada bagi set P, Q dan R. Okey, untuk P ada A, B, C, Q ada X, Y, Z, R ada M. Okey, untuk yang ni dia bagi 3 set. Okey, macam contoh yang sebelum ni dia bagi 2 set. Tapi yang contoh yang kedua ni dia bagi 3 set. Okey, kita tengok soalan apa yang dia minta. Okey, untuk soalan A, P union Q union R. Okey, kalau awak dapat macam ni, awak 3 set sekali dalam satu soalan. Okey, kalau awak dapat macam ni, awak tulis je semua elemen yang ada dalam P, Q dan R. Okey. Okey, untuk awak tulis dia. Okey, awak tulis saja. Yang pertama awak tulis dalam set P ada A, B, C. Dalam Q ada X, Y, Z, dan dalam R ada M. Okey, sebabkan sini ada P union Q. P union Q ambil set P iaitu A, B, C, dan Q X, Y, Z. Awak tulis saja, dan dia union lagi dengan R. Awak tulis saja semua tadi tu A, B, C, X, Y, Z dan M. Jadi awak akan dapat macam ni, A, B, C, X, Y, Z dan M. Okey. Soalan
yang kedua B, dia minta R union P. Okey, dia bagi 3 set, tapi dia nak sini R union P, maknanya sini ada 2 set. Okay, kalau bagi 2 set macam ni, awak tulis saja set yang diminta, R dengan P. Okey, untuk R ada M, dan union P ada A, B dan C. A, B dan C. Okey, faham ya? Walaupun dia ada bagi 3 set, tapi dia boleh tanya juga jika seperti ini, iaitu 2 set. Okey, faham ya? Dan soalan yang terakhir, dia minta N dalam kurungan R union P. N ni apa? Berapa banyak nilai yang ada dalam R union P. Okey, berapa banyak ada? Kita kira R union P di sini, R union P. Okay, berapa elemen yang ada? 1, 2, 3, 4. Jadi kita nak tulis di sini adalah berapa banyak elemen yang ada? 4. 4 sahaja. Okey? Cikgu harap awak faham untuk tentukan union di dalam sesuatu set. Okey, kita masih lagi dalam tajuk kesatuan, iaitu union. Tapi sekarang ni kita nak belajar tentang pelengkap bagi kesatuan set. Okey, kesatuan ni apa tadi? Cikgu akan sebut dia sebagai union. Okey, cara ditulis. Okey, yang pertama ada A union B pelengkap. Okey. Dan contoh satu lagi adalah A pelengkap union B. Okey, dia sama saja macam set persilangan, tetapi di sini, simbol di sini saja. Iaitu di sini adalah guna union. Okey. Dan penting, okey, kalau soalan tu ada pelengkap, jika ada pelengkap, jadi awak perlu bandingkan set itu, set yang ada pelengkap tadi, dengan set semesta. Set semesta ni cikgu selalu sebut dia sebagai universal set. Okey, ingat ya, kalau ada je pelengkap, bandingkan terus set tu dengan set universal. Okey, kita pergi contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama ni dia ada bagi universal set, iaitu 1, 2, 3, 4, 7. Set P ada 1, 3, 4, 7 dan Q ada 4 dan 7. Okey, dalam soalan A ni dia minta P pelengkap union Q. Okey, kalau dibagi pelengkap ni, perkara yang pertama kita perlu cari set yang ada pelengkap ni dahulu. Okey, kalau ada pelengkap, cikgu cakap tadi, kalau ada pelengkap, kita kena bandingkan set universal. Okey, kita buat dulu. Kita cari P pelengkap dahulu. Okey, kalau awak ingat P pelengkap. Okey, pelengkap ni membawa maksud elemen selain daripada set itu. Elemen selain daripada set itu, dan awak perlu bandingkan dengan set universal. Okey, kita bandingkan. Okey, dalam P ni, dalam P dengan dalam universal ada, okey, dalam P ada nombor 1. Okey, dalam universal pun ada nombor 1. Dalam P ada nombor 3. Di dalam universal ada nombor 3 juga. Di dalam P ada nombor 4. Universal ada nombor 4 juga. Dalam P ada 7 dan universal ada nombor 7 juga. Okey, sekarang ni di dalam universal set dan P ada setiap nombor yang dibulatkan ni, betul? Jadi elemen apa yang ada di dalam universal set yang tidak dibulatkan? Elemen nombor 2. Jadi elemen nombor 2 ni adalah elemen bagi P pelengkap, iaitu elemen bukan di dalam set P. Jadi kita boleh tulis dia elemen di dalam P pelengkap adalah elemen nombor 2 sahaja.
Okey. Selepas awak dapat P pelengkap ni, awak perlu cari keseluruhan soalan ini. Okey, untuk soalan ni cari P pelengkap dan union Q. Okey. P pelengkap union Q. Okey, kalau dikata P pelengkap union Q, awak perlu tengok set P pelengkap saja, iaitu di sini, dan set Q saja di sini. Jadi set P ni awak boleh abaikan. Okey, cikgu tutup di sini. Okey, tengok di sini dan di sini saja. Okey. Okey, P union Q. Okey, kalau union dia kata semua elemen di dalam set tersebut. Okey, P union Q. Kita ada. Okey, untuk set P, maafkan cikgu, P pelengkap union Q. P pelengkap ada elemen nombor 2. Union Q, ambil elemen di dalam Q. Elemen di dalam Q adalah 4 dan 7. Okey. Okey, di sini P pelengkap union Q. Kita semak balik. P pelengkap ada nombor 2. Okey, ada sini. Union Q, ambil elemen dalam set Q saja, iaitu 4 dan 7. Jadi betul 2, 4 dan 7. Okey. Katakan di sini dia tanya soalan, berapakah jumlah elemen di dalam P union Q? Okey, jumlah elemen di dalam P pelengkap union Q ada berapa? Okey, P pelengkap union Q di sini, betul? Di sini. Jadi kita kira ada 1, 2 dan 3. Jadi jumlah elemen ada 3 sahaja. Cikgu harap awak faham. Jadi kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang kedua, dia bagi universal set ada P, Q, R, S, T. Set A ada R, S. Set B ada P. Dan set C ada Q, R, S. Jadi soalan minta A union dalam kurungan B union C tutup kurungan pelengkap. Okey, kalau awak dapat macam ni, perkara yang pertama awak perlu buat di dalam kurungan ini dahulu. Okey, awak cari di dalam kurungan dahulu. Okey, B union C. Okey, union dia kata apa? Ambil semua elemen di dalam set tersebut. B union C. Kita ambil set B dahulu. Set B kita ada elemen huruf P. Dan set C ada elemen huruf Q, R dan S. Okey, jadi ini adalah B union C, iaitu yang di dalam kurungan ini dahulu. Selepas awak dah dapat di dalam kurungan ini, awak cari pula yang ada pelengkap. Okey, yang ada pelengkap ni iaitu B union C. Pelengkap B union C pelengkap. Okey, kalau ada pelengkap ni, kita kena bandingkan dengan set universal. Okey, B union C adalah di sini. Okey, kita bandingkan di sini dengan universal di sini. Okey, B union C kita ada elemen huruf P. Kita bulatkan. Dalam universal ada huruf P. Dalam B union C ada elemen Q. Dalam universal ada Q. Dalam B union C ada R. Dalam universal ada R. B union C ada S. Dalam universal ada S. Okey, jadi elemen mana yang ada di dalam universal set tetapi tidak dibulatkan? Hanya ada satu, iaitu T. Okey, pelengkap membawa maksud bukan elemen di dalam set itu. Bukan elemen di dalam set itu. Bukan elemen dalam set B union C adalah hanya elemen huruf T sahaja. Jadi awak boleh tulis dia
di sini ya. Dalam kurungan B union C, untuk kurungan pelengkap hanya ada elemen T sahaja. Okey. Dan selepas itu awak perlu cari keseluruhan soalan. Keseluruhan soalan A union B union C pelengkap. Okey. Di sini B dalam kurungan B union C untuk kurungan pelengkap awak dapat di sini. Okey, cikgu bulatkan di sini dan di sini. Sama betul? Dan dia nak A union dengan bulatan di sini. A union dan di sini awak perlu tengok set A dan set di sini saja. Okey, jadi set B dan C ni awak boleh abaikan. Awak perlu tengok set A. Okey. Untuk set A, untuk union, dia kata apa? Ambil semua elemen di dalam set itu. Okey, dalam set A ada elemen R dan elemen S. Dan di dalam bulatan ini kurungan B union C, untuk kurungan pelengkap ada elemen huruf T. Okey. Jadi itu adalah cara untuk dapatkan berdasarkan soalan. Ada kurungan, buat dalam kurungan dahulu. Selepas itu cari pelengkap dan seterusnya selesaikan ikut soalan yang diminta. Okey. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang seterusnya, dia sama macam contoh sebelum ni tadi. Universal set A sama, set A sama, set B pun sama dan set C pun sama. Cuma yang berbeza adalah dari segi soalan dia. Di sini A union dalam kurungan B union C untuk kurungan pelengkap. Tapi yang di sini dia nak A pelengkap union dalam kurungan B union C tutup kurungan. Okey, yang ini sama. Okey, tapi soalan je berbeza. Ini dan ini berbeza. Okey. Kita tengok untuk contoh yang ni. Okey, untuk contoh yang ni dia ada pelengkap dan kurungan, betul. Yang pertama kita perlu buat dalam kurungan dahulu. Okey. Kalau dalam kurungan dahulu B union C. B union C kita tengok set B dan set C. Union kita ambil semua elemen di dalam set tersebut. Okey, kita buat dalam kurungan dulu. B union C. B union C kita ada elemen di dalam B ada P. Lepas tu union C, elemen yang ada dalam set C ada Q, R dan S. Okey. Lepas kita dapat yang ni, kita buat pelengkap pula. Lepas kita buat dalam kurungan, kita buat pelengkap pula. Okey, sekarang pelengkap A. Pelengkap A kita kena bandingkan dengan set universal. Okey. Sekarang dalam pelengkap A, sekarang dalam set A ada R dan S. Kita ada R, okey, dalam set universal ada R. Dan dalam set A ada S. Dalam universal ada juga S. Okey, mana satu elemen yang tidak dibulatkan di dalam set universal? Ada P, ada Q dan ada T. Jadi elemen yang tidak dibulatkan dalam set universal ni adalah elemen untuk A pelengkap. Jadi cikgu boleh tulis dia. Okey. Elemen P, elemen Q dan elemen T. Ini adalah elemen untuk A pelengkap. Selepas tu kita tengok balik soalan yang penuh. A pelengkap. Okey. A pelengkap union dengan dalam kurungan B union C. Okey, B union C tadi kita dapat sini. Dan
A pelengkap kita dapat sini. Okey, untuk yang di atas ni kita boleh abaikan. Kita hanya tengok di sini. A pelengkap untuk ini dan B union C di sini. Okey. Kita ambil semua elemen di dalam A, iaitu maaf cikgu. Kita ambil semua elemen di dalam A pelengkap. Okey, untuk A pelengkap kita ada P, Q dan T. Okey. B union C kita ada di sini. Okey, B union C kita ada P, Q, R dan S. Okey, P kita dah ada di sini. Q untuk sini kita dah ada dekat sini. R belum ada, kita tambah. Dan S belum ada, kita tambah. Okey. Jadi inilah jawapan untuk A pelengkap union dalam kurungan B union C tutup kurungan. Kalau ada kurungan dan pelengkap, buat dalam kurungan dahulu, selepas itu baru pelengkap. Okey. Cikgu harap awak faham.